Assalamualaikum semua. Okey, pada kali ini cikgu akan terangkan untuk latihan cuba ini buku teks muka surat 114 untuk tajuk penyelesaian masalah wang. Okey. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 114. Soalan pertama, selesaikan masalah yang diberikan. Nota di sebelah menunjukkan perancangan kewangan Ibu Winnie. Okey, ini notanya. Perancangan Ibu Winnie. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Okey, jadi ini ialah wang persaraan yang diterima selepas dia bersara. Lepas pencen, dia dapatlah sejumlah wang ni RM145,358.70. Dan ini perancangannya. Dia nak bahagi sebahagian kepada anak-anaknya iaitu RM12,000. Dan dia nak belanja melancong sebanyak RM5,750. Ini tadi nak bagi anak, yang ni nak melancong. Dan yang selebihnya, dia buat wang pelaburan yang kita tak tahu berapa dan kita perlu cari. Soalannya, berapa jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Anak dia ada 5 orang, seorang dapat berapa ringgit? Okey, jadi dekat sini dah tentulah kita kena buat RM12,000. Ini ayat matematiknya. Bahagi kepada 5 sebab dia bahagi sama banyak. Okey. So dapat berapa? Awak kena buat bentuk lazim. Okey, buat bentuk lazim 12,000 bahagi dengan 5. Okey, so kat sini ialah 2 tolak 10. 12 tolak 10, 2 darab 5 10. Bahaginya 2, turunkan sifar. 20 bagi 5 ialah 4 kan? 4 darab 5 20. Okey, kemudian yang 2 sifar ni, sifar-sifar ni kita naikkan saja sebab sifar bahagi 5 sifar dan dia akan jadi sifar-sifar. Jadi setiap orang anaknya akan mendapat RM2,400. Okey. Okey, kemudian soalan yang kedua, hitung wang pelaburan Ibu Winnie. Dia nak yang dia dah tinggalkan untuk kita cari. Bermaksud duit ni jumlah yang ada ialah banyak ni. Okey, jadi kita kena buat macam mana? Kita buat RM145,358.70. Kita kena buat, kita kena tolak dengan 2 ni. Jadi kita nak tambah dulu pun boleh. Jadi kita tambahkan duit yang dia nak agihkan tu. Okey, 5,750. Okey, bermaksud awak kena selesaikan dulu yang dalam kurungan ni. Okey. Kita tambahkan dulu 12,000 tambah dengan 5,750. Okey, garis. Kita tambahkan dapat sifar 5, 7 tambah sifar 7, 7, 1. Okey, ini wang yang dia nak dia rancang tu lah. Ini bagi pada anak dan ini untuk melancong. Jadi kita sekarang nak cari baki. RM145,358.70. Kita buat apa? Kita tolakkan dengan yang kita dah jumlahkan tadi ni 17750. Tidak ada sin. Okey, so garis. Sifar tolak sifar 7 tolak 7, 8 tolak sifar 8, 5 tolak 5 sifar, 3 tolak 7 tak boleh, so kita kena pinjam, sini 4, tinggal 6. Okey, 4 tolak 7 tak boleh, pinjam dari sini 3, 7, 3 tolak 1, 2, 1. Okey, ini duit yang akan dilaburkan. Dia kata hitung wang pelaburan Ibu Winnie. So wang pelaburannya ialah sebanyak RM127,608.70. Okey, seterusnya kakak Jason dia menyimpan 250 setiap bulan. Okey, baca sambil gariskan maklumat. Okey, selepas 36 bulan, dia mengeluarkan, dikeluarkan RM7,850 untuk membayar wang pendahuluan sebuah kereta. Nak beli kereta, so dia kena bayar sikit dulu, bayar dahulukan berapa ringgit? RM7,850. So kira baki wang simpanan kakak Jason jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. So kita kena kira baki wang simpanan dia. Okey. Jadi pertama kita kena kira lah berapa duit yang dia ada. Duit yang dia ada ialah 250 dia simpan setiap bulan. So kita kena kira darab dengan 36 bulan. Sebab selepas 36 bulan dia keluarkan pula duit tu. Okey. Ni ini ayat matematik. Sorry. Ini ayat matematiknya. Kita kena kira ni dulu. Lepas tu kita kena tolak dengan duit pendahuluan yang dia nak bayar untuk kereta.
Okey, jadi sekarang kita kena selesaikan dulu buat bentuk lattice. Okey, kamu boleh buat bentuk lattice, boleh buat bentuk lazim. 250 darab dengan 36. Okey, so sifar darab 3, sifar. 5 darab 3, 15. 2 darab 3, 6. Okay, sifar darab 6, sifar. 5 darab 6, 30. 2 darab 6, 12. Kemudian kita tambahkan sifar, sifar. 5 tambah 3, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9. Okey, so dia ada berapa duit dia? Duit dia ada, duit simpanannya ada 9,000. Okey, dia ada 9,000 ringgit selepas 36 bulan tu. Okey, 36 bulan ni berapa tahun? 36 bulan ni ialah 3 tahun. Okey, dia simpan duit 250 setiap bulan. So, bila 3 tahun, dia dah ada 9,000 ringgit. Okay, apa dia buat lepas 36 bulan ni? Lepas 3 tahun, dia keluarkan. Bila keluarkan, duit simpanan kita makin bertambah ke makin berkurang. Okay, dah tentu dia dah guna. Jadi, dia keluarkan duit kita semakin berkurang lah. Okay, kita kena tolak dengan duit ni. Dia keluarkan. So, kita nak tengok berapa baki duit yang tinggal. Okay, sifar tak ada sifar? Sifar. Tak boleh tolak. So, 10, kosong tak 5 tak boleh. Cikgu pinjam terus daripada 90 ni. Jadi, tinggal berapa? 89. Okey, 10 tolak 5, 5. 8 tolak 9 tolak 8, 1. 8 tolak 7, 1. Jadi, baki wang simpanan kakak Jason ni ada 1,150 ringgit. Okey? Okey, seterusnya kita tengok soalan C. Okey, pertama kita kena baca. Sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah RM102,000 sama banyak kepada 32 orang pekerja. Okey, kemudian setiap pekerja syarikat itu juga diberikan RM1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Jadi, kira jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, so kita keluarkan maklumat daripada soalan ni. Yang pertama, dikata keuntungan dia ialah berjumlah RM102,000. Kemudian dia buat apa? Dia nak bahagi sama banyak kepada 32 orang pekerja. Kemudian pekerja-pekerja tadi tu, 32 orang tu akan diberi lagi sebanyak RM1,200. Sebab apa? Bersempena dengan anniversary syarikat dia yang ke-10. Ulang tahun syarikat dia yang ke-10. So dekat situ, maksudnya seorang pekerja tu dia akan dapat duit keuntungan dan juga dia dapat duit sempena ulang tahun syarikat yang ke-10. Okey? So yang pertama, ayat matematik dia, keuntungan syarikat tu RM102,000 ni kita bahagikan dengan 32 orang. So dapatlah seorang tu akan dapat berapa keuntungannya. Kemudian kita tambahkan dengan dia bagi lagi sebanyak RM1,200 kepada setiap orang pekerja. Ni kita kira seorang lah ni. Okey, so jadi selesaikan bahagi dulu. Kemudian kita tambahkan dengan RM1,200. Okey, untuk bahagi, kita kena buatlah bahagi panjang ni. So, kita kena bina sifir 32. Okay, cikgu buat bahagi. Sekejap. Kita selesaikan bahagi di sini. RM102,000. Kita nak bahagikan dengan 32. So, kita buat sifir 3, buat sifir 2. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okay. So, kat sini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey. So, kita buat dekat sini sifir 32. Okey, salin dulu semua nombor besar ni. Sebelah kanan ni salin. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini salah Yang ini, sorry. Salin nombor belakang dia sahaja. Okey, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Okey, yang depan ni kita tambahkan dengan nombor ni. 6 tambah sifar 6, ini 9, ini 12. Okey, ini 15 tambah 1. Jadi 16, 18 tambah 1, 19, 22, 25 dan 28. Okey, so kita teruskan dengan bahagi. Okay, sekarang kita terus ambil 102. Okey, sebab 10 ni tak boleh bahagi dengan 32. Terus ambil 102. 102 bahagi 32, kita cari kat sini 102 bahagi 32 tak ada, tapi nombor yang paling dekat dengan dia ni sebab 102 boleh tolak 96 ni. Okey, tolak 96. So jawapan dia ni ialah ni 1, 2, 3. Okey, ni 3. Okey, kemudian kita tolak 2 tolak 6 tak boleh, pinjam. So sini tinggal 9, 6.
Okey, so 60. Kita turunkan sifar jadi 60. 60 ada tak kat sini? Tak ada, kita ambil 32. Tolak 32. Kenapa tak ambil 64? Sebab tak boleh tolak 64 So sini 1. Okey, tolakkan. Ni tinggal 5. 8, 5 tolak 3, 2. Okey, sekarang turunkan sifar. 280. Ada tak 280? Tak ada. Ambil 256. Terus tulis sini 256 tolak. So jawapan atas ni ialah 4, ni 5, 6, 7, 8. So sini 8. Okey, 8. Kita tolakkan ni. Sifar tolak 6, 4. Sini ialah 7, 2. Okey, turunkan lagi sifar. 240 tolak dengan 2, 2, 4. 2, 2, 4. Atas ni jawapan dia 7. Okey, tolakkan. Kemudian sini 3, sini 6, 1. Okay, ada baki. Bila ada baki, kita boleh di duit kita boleh tambah titik perpuluhan So sifar, bila kita tambah titik perpuluhan, kita tambah sifar. Okey. So sini 160. Ya, ada ni 160. So jawapan atas ni ialah 5. Okey, 160. Jadi ini ialah nilai wang. Bila nilai wang, belakang ni kita boleh letak sifar ni 2 tempat perpuluhan. So jawapan dia RM3,187.50. Ni keuntungan. Keuntungan yang diberi kepada dibahagi sama rata kepada 32 orang. Seorang akan dapat RM3,187.50. Okey. Jadi soalan dia kata nak jumlah wang yang setiap orang dapat. Jadi ni yang pertama. Jangan kerja yang kedua cikgu buat kat sini. So, ambil duit keuntungan tu yang kita dapat RM3,187.50. Kita tambahkan dengan 1,200 sebab dia dapat lagi RM1,200. Okey. So, ni sifar 5 tambah 0, 5, 7, 8, 3, 3 tambah 1, 4. Okey. Inilah jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Okey, jelas? Okey, seterusnya soalan D. Soalan D, pihak sekolah bercadang menggunakan wang sumbangan guru dan PIBG berjumlah RM23,250 untuk membeli 7 buah gazebo. Okey, sebagai kemudahan tempat menunggu. Kos bagi sebuah gazebo ialah RM3,800. Okey, jadi ini gazebo. Gazebo ni ialah pondok kecil yang biasanya orang buat tempat menunggu lah. Okey, harga untuk bina gazebo ni, kos dia ialah RM3,800. Jadi soalannya berapa jumlah kos bagi 7 buah gazebo? Okey, yang ni kalau satu ni RM3,800, bermaksud kalau 7 gazebo dah tentulah RM3,800 kita darabkan dengan 7. Okey, so buat bentuk lazim. 3,800. Jadi cikgu tak buat leti sebab dia hanya darab dengan 1 digit. So lebih mudah. Sifar darab 7 sifar. Sifar darab 7 sifar. 8 darab 7. 56 Jangan terbalik letak. Ni 6 dekat sini. 5 dekat sini. 3 darab 7 21. Tambah dengan 5 26. Ini ialah harga ataupun jumlah kos untuk membina 7 buah gazebo. Okey. Okay, next. Soalan seterusnya. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan yang kedua. Okey, kira nilai wang yang diperlukan lagi. Okey, tadi kita dah dapat kos untuk 7 buah gazebo ialah RM26,600. Jadi, duit yang mereka ada ialah RM23,250. Jadi, berapa wang yang diperlukan lagi? Kita kena tolak lah. Dengan duit yang ada RM23,250. So kita tolakkan sifar tolak sifar. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam. So sini 5 tolak 2 3, 6 tolak 3 3. Jadi nilai wang yang diperlukan lagi ialah sebanyak RM3,350. Okey.
Jelas, itu saja. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti yang ditunjukkan. Ni, harga belian tunai adalah RM25,500. So, harga belian kredit ialah RM438 setiap bulan selama 72 bulan. Okey. So, yang pertama, kira harga belian kredit motosikal itu. Okey, jadi kamu kena buat operasi darab lah ya. Sebab RM438 ni setiap bulan dia bayar selama 72 bulan. Okey, kita boleh buat lattice ataupun bentuk lazim. Okey, kat sini RM438 darab dengan 72. So, 8 darab 7, 56. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. Okay, kemudian 8 darab 2, 16. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Okay, kemudian kita tambahkan nombor 6. Ni 6, 1, 6. Jadi 13. 8, 9, 10. Tambah 5, 15. 8, 9, 10, 11. Dan sini 3. So, jadi harga belian kredit motosikal itu ialah RM31,536. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Soalan kedua, disuruh kira perbezaan antara belian tunai dan belian kredit. Okey, bila ada keyword beza ataupun cari perbezaan, kira perbezaan, okey, kamu kena buat operasi tolak. Okey. Ambil nilai yang lebih mahal ni, RM31,536. Tolakkan dengan harga belian tunai. Kredit lagi lebih banyak daripada belian tunai. So, RM21,500. Kita tolakkan 6 tak sifar 6, 3 tak sifar 3, 5 tak 5 sifar, 1 tak 1 sifar, 3 tak 2 1. Okey, so kita dapatlah perbezaan harga antara belian kredit dan belian tunai ialah RM10,036. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.